Ta'ala wa barakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi zalimin. Wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an takhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa artarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-124 hingga ayat yang ke-126, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim alaihi salam diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimah, yakni dengan beberapa arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makna kalimah di situ merujuk kepada arahan ataupun perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam pun itmam fa atammahunna. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam pun berjaya menyempurnakannya. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim, inni ja'iluka lin-nasi imama. Sesungguhnya aku melantik kamu menjadi pemimpin ikutan bagi umat manusia. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam pun memohon dengan berkata, ya Tuhanku, jadikanlah juga daripada keturunanku. Qala wa min zurriyyati. Jadikanlah juga daripada keturunanku sebagai para pemimpin ikutan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, permohonanmu itu diterima, tetapi kata Allah, la yanadu ahdil zalimin. Tetapi janji kurniaanku ini ataupun janji aku yang aku berikan kepada kamu ini tidak akan dikecapi ataupun tidak akan diperolehi oleh orang-orang yang zalim. Dan ingatlah ketika mana kami menjadikan Baitullah, wa iz ja'alnal baita. Baita itu merujuk kepada Baitullah, yakni Kaabah. Dan ingatlah ketika mana kami menjadikan Kaabah ataupun Baitullah itu sebagai tempat manusia berkunjung dan berkumpul. Dan dalam masa yang sama kami jadikan juga Baitullah itu sebagai tempat yang dinamakan sebagai tempat yang aman. Baita masabatan wa amnan. Masabatan, tempat untuk berkumpul, dan tempat itu merupakan tempat yang memberi keamanan serta ketenangan kepada orang yang berkumpul di dalamnya. Wattakhizu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah sebahagian daripada makam Ibrahim itu sebagai tempat untuk bersolat. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an takhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifin nawar ruk'is sujud. Dan kami pernah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, hendaklah kamu berdua membersihkan rumahku, yakni Kaabah dan juga Masjidil Haram, untuk orang-orang yang melakukan tawaf, untuk orang-orang yang akifin, untuk orang-orang yang beriktikaf di dalamnya, dan juga untuk orang-orang yang melakukan rukuk dan juga sujud. Wa iz qala Ibrahim. Dan ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim berkata dengan berdoa, wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina. Wahai Tuhanku, jadikanlah kota Mekah ini negeri yang aman sentosa. Kurniakanlah kepada mereka rezeki, yakni penduduk Mekah itu rezeki, berbagai-bagai jenis buahan, khususnya kepada para penduduknya yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhirat.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, permohonanmu itu diterima. Maknanya doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu diterima. Tetapi sesiapa yang kufur dan juga ingkar, maka aku akan beri kepada mereka peluang untuk bersenang-senang menikmati rezeki ini untuk sementara waktu, sementara berada di dunia. Kemudian akan aku heret mereka ke dalam azab neraka, ataupun akan aku campakkan mereka ke dalam azab neraka, dan azab neraka itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sadaqallahul azim. Pertama sekali terima kasih diucapkan kepada seluruh ahli jawatan kuasa surah Al-Khairiyah, pengerusi Abang Amir kita, timbalan pengerusi, setiausaha, bendahari, para imam, para bilal, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi, kerana dengan limpah kurnia dan juga inayahnya serta pertolongannya, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi pada malam ini. Dan alhamdulillah kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat, di atas segala kebaikan, di atas segala rahmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Dan mudah-mudahan insya-Allah dengan nikmat kita mempelajari Al-Quran dan juga memahami Al-Quran ini menjadikan kita insan yang lebih bersyukur dan lebih memahami erti nikmat dan juga rahmat dan serta kasih sayang yang Tuhan berikan kepada kita, insya-Allah taala, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang mana ayat yang berkait dengan Nabi Ibrahim ini merupakan ayat permulaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Bani Israel secara panjang lebar. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada Bani Israel tentang berbagai nikmatnya, dan diperjelaskan pula bagaimana mereka membalas nikmat itu dengan kekufuran dan juga keingkaran, Allah Subhanahu wa taala susuli pula dengan kisah datuk segala para nabi, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani mendakwa bahawa mereka adalah daripada golongan pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu dakwaan mereka. Dan sekiranya mereka benar, sudah tentu mereka akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana baginda adalah penyambung seruan dakwah datuk mereka, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, sewaktu baginda menyeru penduduk tanah haram di Mekah. Oleh itu, kesemua perbincangan dalam konteks ini ataupun perbincangan yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ini juga berkaitan dengan ahlul kitab, yakni berkaitan dengan Yahudi dan juga Nasrani, sebagai jawapan kepada dakwaan mereka yang mendakwa bahawa mereka itu adalah pengikut tulen ataupun pengikut pure Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini untuk membuktikan bahawa apa yang mereka dakwa itu sebenarnya bercanggah. Dan Allah Subhanahu wa taala membawakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, menyorot kembali kisah silam dan menceritakan kembali kepada mereka cerita Nabi Ibrahim alaihissalam ini sebagai satu bentuk reminder ataupun peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan mengungkit kembali kisah lama ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, merupakan salah satu metod yang diperkenalkan oleh Al-Quran untuk membuatkan orang yang bercakap tentang perkara itu keluar daripada medan penafian ataupun keluar daripada cara hidup yang berdasarkan kepada penafian semata-mata, ataupun keluar daripada penafian setelah mereka melakukan kemungkaran demi kemungkaran. Seperti contoh, apabila golongan Bani Israel kata ataupun golongan Yahudi di Madinah kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tidak akan beriman, melainkan kami beriman kepada syariat Nabi Musa alaihi salam yang diturunkan melalui Taurat. Ada dalam Al-Quran disebut perkara itu. Mereka kata macam tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala bawa cerita Nabi Musa alaihi salam kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana ketika mana Musa hidup dan Musa bersama-sama dengan kamu, ketika mana Musa keluar untuk pergi ke bukit Tursina untuk bertemu dengan Tuhan dia, pada waktu itu jugalah kamu mencipta patung anak lembu dan kamu menjadikan patung anak lembu itu sebagai sembahan. Bagaimana mungkin kamu kata kamu nak mengikut syariat Musa, sedangkan pada masa Musa bersama-sama dengan kamu, kamu telah melakukan perbuatan yang seburuk-buruk perbuatan, iaitu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu
yang dianggap sebagai rendah nilainya dengan sesuatu yang dianggap sebagai tiada nilai apabila berbincang tentang tauhid ataupun tentang menesakan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Setelah golongan Yahudi dok mendakwa bahawa mereka ini adalah pengikut tulen Nabi Ibrahim, mereka ini adalah golongan yang mengikut jalan nenek moyang mereka Nabi Ibrahim alaihi salam, maka Allah cerita tentang Nabi Ibrahim kepada mereka untuk mengeluarkan mereka daripada sindrom penafian, untuk mengeluarkan mereka daripada penyakit suka membangga-banggakan orang yang terdahulu, sedangkan dalam masa yang sama mereka tak pernah ikut pun apa yang dibuat oleh orang-orang yang terdahulu daripada para nabi dan juga para rasul yang diutuskan kepada mereka. Jadi sebagai seorang nabi besar, sebagai seorang nabi besar seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, bicara ataupun perbahasan mengenainya akan lebih lengkap jika dimulakan dengan kehebatannya menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mulakan kisah Nabi Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim dan bagaimana baginda Nabi Ibrahim alaihi salam berjaya menghadapi ujian demi ujian yang datang kepada dia dalam usaha untuk menjunjung perintah daripada Tuhannya. Orang biasa pastinya tidak akan terdaya untuk memikulnya, kerana ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam itu sangat hebat. Dan juga ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu sangat dahsyat. Kita akan tengok apa yang Allah Subhanahu wa taala bicarakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah kata wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Dan ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan Tuhannya, diuji oleh Tuhannya dengan beberapa perintah, dengan beberapa kalimah ataupun beberapa arahan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun berjaya menyempurnakannya. Fa'atammahunna, dia berjaya menyempurnakannya. Jadi ayat ini merujuk kepada beberapa ujian demi ujian yang dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menyaksikan kejayaan Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi ujian tersebut dengan cemerlang serta penuh kehebatan, keagungan melalui kekuatan peribadi dan juga sikap yang ada pada baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah berjaya dengan cemerlang, baginda telah melayakkan dirinya untuk menerima anugerah penghormatan yang tertinggi yang diungkap menerusi firman Allah Subhanahu wa taala pada bicara selanjutnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah Subhanahu wa taala kata kepada Nabi Ibrahim, sesungguhnya wahai Ibrahim, aku melantik kamu untuk menjadi pemimpin umat manusia. Mengapa Allah Subhanahu wa taala melantik Nabi Ibrahim menjadi pemimpin umat manusia? Kerana kejayaan demi kejayaan yang dilalui oleh baginda dalam menghadapi ujian demi ujian yang datang kepadanya. Anugerah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam disebabkan oleh keistimewaan yang ada padanya. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam setelah itu mengharapkan agar kepimpinan itu tidak terhenti kepada dirinya sahaja, tetapi berterusan, bersambungan pada zuriat keturunannya, seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kata-kata Nabi Ibrahim, yang mana Allah Subhanahu wa taala rakam dalam Al-Quran, qala wa min zurriyyati. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan Nabi Ibrahim menjadi pemimpin bagi umat manusia, maka Nabi Ibrahim alaihissalam ni dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau boleh aku memohon kepadamu supaya pelantikan seumpama ini juga engkau kurniakan kepada zuriat keturunan daku. Kepada zuriat keturunan daku. Kerana apa? Kerana Nabi Ibrahim alaihissalam mengharapkan zuriat keturunan daripada orang-orang yang soleh dan juga zuriat keturunan daripada orang-orang yang baik itu akan sentiasa menjadi pemimpin bagi umat manusia dan sentiasa mengangkat darjat dan juga kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan permohonan ini disambut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut,
qala la yanalu ahdiz zalimin. Janjiku ini, kata Allah, tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperkenankan, yakni Allah menerima permohonan Nabi Ibrahim alaihi salam supaya kepimpinan itu berterusan pada keturunannya. Tetapi bukan pada keturunannya yang zalim. Dengan erti kata keturunannya yang jahat, keturunannya yang tidak beriman, keturunannya yang melakukan perbuatan maksiat, maka mereka tidak layak untuk memperoleh anugerah kepimpinan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin umat manusia. Dengan erti kata, Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kat kita di sini, walaupun seseorang itu mempunyai nenek moyang daripada susur galur yang mulia, daripada susur galur yang paling baik sekali di atas muka bumi sekalipun, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, akhirnya tingkah laku seseorang, perbuatan seseorang, akhlak seseorang, apa sahaja yang berkait dengan diri itu ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh diri sendiri, bukan ditentukan oleh keturunannya. Tak kiralah dia anak ulama yang paling besar mana sekalipun, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Tak kiralah dia anak kepada lelaki yang paling soleh macam mana sekalipun. Tak kiralah dia daripada keturunan apa sekalipun, keturunan itu sesekali tidak akan menjamin kebaikan dan juga kesolehan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana yang menjamin kebaikan, kesolehan, keimanan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah berdasarkan kepada apa yang dia fahami daripada Al-Quran dan juga sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ialah apa yang dia fahami dan juga dia pelajari daripada apa yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita buat dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tinggalkan. Dengan erti kata keturunan Nabi Ibrahim sekalipun, walaupun Nabi Ibrahim itu paling mulia, belum tentu keturunannya juga akan mendapat kemuliaan selagi mana mereka tidak mengikuti jalan yang dirintis oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, jalan yang dirintis oleh datuk nenek moyang mereka, terutamanya daripada kalangan para nabi dan juga para rasul. Begitu juga dengan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan bergantung kepada keturunan, kemuliaan dan juga kedudukan mereka. Bergantung kepada akhlak, bergantung kepada sikap, bergantung kepada sejauh mana mereka mengikuti ajaran dan juga sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya mereka mengaku keturunan Nabi tapi melakukan sesuatu yang tidak mengikuti jalan yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keturunan itu sekali-kali tidak akan membantu mengangkat kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini memberi kepada kita satu isyarat. Bila Nabi Ibrahim alaihi salam minta, ya Allah, kalau boleh jadikanlah juga zuriat keturunan daku sebagai pemimpin. Lalu Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, ya, boleh bagi. Tetapi untuk golongan-golongan yang zalim, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepadanya jawatan kepimpinan untuk memimpin umat manusia. Jawapan ini jelas sekali menolak kepimpinan Yahudi dengan sebab kezaliman dan kejahatan yang dilakukan oleh mereka, dan dengan sebab mereka melanggar perintah-perintah Allah dan menyeleweng daripada agama nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita kan dah cerita tentang susur galur keturunan Yahudi ini berasal daripada mana? Yahudi bermula daripada Nabi Ibrahim, kemudian dia pecah kepada Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak. Nabi Ismail anak yang pertama, Nabi Ishak anak yang kedua. Daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam, dia lahir keturunan yang dinamakan sebagai Quraisy. Daripada keturunan yang dinamakan sebagai Quraisy. Dan dalam keturunan Quraisy itu wujud nama Adnan, wujud nama Abdul Muttalib, wujud nama Abdullah, sehingga akhirnya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu susur galur. Kemudian daripada keturunan Nabi Ishak alaihi salam ni lahir Nabi Yaqub alaihi salam. Daripada keturunan Nabi Yaqub alaihi salam ni, daripada kelahiran Nabi Yaqub alaihi salam ni lahir 12 orang anak pula yang mewakili 12 keturunan Bani Israel. Dan daripada 12 keturunan Bani Israel itu wujud satu kumpulan yang berasal daripada salah seorang anak Nabi Yaqub yang bernama Yahuza,
yang akhirnya membangsakan ataupun menyandarkan nama agama, yakni nama Yahudi itu kepada anak tersebut, sehingga akhirnya mewujudkan apa yang dinamakan sebagai golongan Yahudi daripada kalangan Bani Israel. Kemudian dia berterusan sehingga kepada Nabi Isa alaihi salam dan sebagainya. Maka itu satu susur galur. Maknanya orang-orang Yahudi ini dia mewakili keluarga Nabi Ibrahim daripada sebelah keturunan Nabi Ishak alaihi salam. Manakala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mewakili keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam daripada sebelah susur galur Nabi Ismail alaihi salam. Dia dua beradik tu. Daripada susur galur Nabi Ismail dan juga susur galur keturunan Nabi Ishak alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim minta supaya kena kepimpinan itu kepada mana-mana zuriat keturunan dia. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Berapa banyak nabi daripada kalangan Bani Israel yang Allah Subhanahu wa taala utuskan, termasuklah Nabi Musa, termasuklah Nabi Isa, termasuklah Nabi Daud, termasuklah Nabi Sulaiman. Kesemuanya itu merupakan keturunan Bani Israel. Manakala nabi yang terakhir setelah Nabi Ismail alaihi salam daripada susur galur keturunan Nabi Ismail adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin ataupun nabi yang terakhir bagi umat manusia, sebagai memakbulkan doa yang dibuat ataupun permintaan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dengan erti kata golongan Yahudi tak boleh nak klaim. Golongan Yahudi tak boleh nak klaim kata Muhammad ni kenapa tiba-tiba jadi nabi? Kenapa Muhammad dipilih menjadi nabi? Tak boleh mereka nak mempertikaikan, kerana Muhammad juga daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam, daripada susur galur Nabi Ismail alaihi salam. Dan jawapan yang sama juga menolak golongan yang menamakan diri sebagai golongan muslimin untuk menerajui kepimpinan manusia disebabkan oleh kezaliman dan juga kejahatan yang dilakukan oleh mereka, disebabkan mereka menjauhkan diri daripada jalan Allah dan membelakangkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan erti kata mana-mana orang zalim, ya Allah Subhanahu wa taala boleh bagi mereka kepimpinan dan Allah Subhanahu wa taala boleh bagi mereka jawatan, tapi jawatan itu tidak akan mendapat keredaan dan tidak akan mendapat keberkatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang baik, keturunan yang baik beramal dengan akhlak yang baik, maka insya-Allah kepimpinan yang mereka warisi itu akan memberikan keberkatan dan juga kebaikan kepada mereka. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa patah perkataan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tak nyatakan secara spesifik jenis ujian tersebut. Cuma Allah kata dia diuji dengan beberapa ujian. Walaupun ujian itu berat, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap dapat menyempurnakannya. Ulama tidak sepakat pada menyatakan jenis ujian yang dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maknanya mereka tidak sependapat. Antara pendapat yang diketengahkan ataupun pendapat yang dikemukakan ialah seluruh syariat Islam, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam telah menyempurnakan tuntutan untuk mengamalkan syariat Islam dengan cemerlang, dan tidak ada seorang pun daripada nabi-nabi yang dibangkit selepasnya mengamalkan syariat yang seumpama dengan apa yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurut Ibnu Abbas, tiada seorang pun yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian seumpama itu. Disuruh menyembelih anak, disuruh memisahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh, dia pisahkan diri dia dengan isteri dia yang kedua yang baru melahirkan anak. Bukan suruh berpisah dengan isteri tua. Kalau suruh berpisah dengan isteri tua ni dia mungkin berbeza. Ni Allah Subhanahu wa taala suruh berpisah dengan isteri muda, baru duduk hidup tak berapa lama, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala suruh berpisah dengan anak yang masih kecil dan sebagainya, yakni Nabi Ismail alaihissalam ditinggalkan pula di tengah-tengah padang pasir yang tandus pada ketika itu. Maka ujian itu tak dilalui oleh mana-mana nabi selepas daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Berbeza, Nabi Isa alaihissalam ada ujian dia, tapi ujian dia tidak seperti mana ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada ujian dia, tapi ujian dia tidak sehebat ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ada ujian dia, berpisah dengan ibu, tetapi Nabi Musa alaihissalam membesar di istana Fir'aun kan, membesar di istana dalam suasana yang cukup lengkap dan juga sempurna. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam diuji
satu demi satu, diuji satu kes demi satu kes. Dan ujian itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah merupakan ujian yang sangat hebat yang dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan begitu cemerlang. Kata Ibnu Abbas, tiada seorang pun yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang seumpama itu kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Baginda diuji dan baginda berjaya dengan cemerlang dalam ujian tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada bentuk ujian yang dikenakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ujian dalam bentuk sunnah fitrah yang dihidupkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, Nabi kata, ashrun min fitrah, qassus syarib wa ifahul lihyah was-siwak wastinsyaqul ma' wa qassul azfar wa ghuslul barahim wa halqul anah wa natful ibti wa intiqasul ma. Qala Zakaria qala Mus'ab wa nasitul ashirah illa an takuna maghmadah. 10 perkara yang termasuk dalam kesucian fitrah. Yang pertama, memotong misai, menyimpan janggut, bersugi, memasukkan air ke dalam hidung, memotong kuku, membasuh sendi-sendi jari tangan, mencukur bulu ari-ari, mencabut bulu ketiak dan menjimatkan penggunaan air. Kata Zakaria, kata Mus'ab, aku lupa perkara yang ke-10 kecuali berkumur-kumur. Maknanya Nabi Ibrahim alaihissalam sentiasa melakukan perkara ini dalam kehidupan dia secara berpanjangan daripada awal sehingga ke akhirnya. Maka itu juga kata para ulama bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ujian dia untuk menjaga kesucian fitrah ini dilalui dengan cemerlang dan juga dilalui dengan baik. Potong misai, simpan janggut. Potong misai, simpan janggut. Bersugi, memasukkan air ke dalam hidung. Memotong kuku, membasuh sendi-sendi jari tangan, mencukur bulu ari-ari, mencabut bulu ketiak dan menjimatkan penggunaan air. Manakala yang ke-10 tu, kata perawi ataupun periwayat hadis ini, aku lupa perkara yang ke-10 kecuali berkumur-kumur. Maka itu merupakan sunnah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjaga kesucian fitrahnya. Kemudian yang ketiga, bintang-bintang, matahari dan bulan yang dilihatnya dan dijadikan dalil wujud Allah dan juga kebesarannya. Ketika berdebat dengan raja Namrud pada ketika itu, maka itu juga merupakan ujian yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terpesona dengan benda-benda yang demikian sehingga tidak menjadikan perkara-perkara yang demikian itu sebagai Tuhan untuk disembah. Maknanya Nabi Ibrahim alaihissalam suci daripada penyembahan berhala dan suci daripada penyembahan terhadap perkara-perkara yang bertentangan dengan penyembahan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Manakala yang keempat, perintah-perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam supaya disempurnakan, iaitu memisahkan diri daripada kaumnya yang menyembah berhala, bertindak dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, berdebat dengan Namrud, dengan Raja Namrud tentang wujud Allah, dan rela hati menerima hukuman yang diputuskan oleh mahkamah Namrud pada ketika itu supaya baginda dicampakkan ke dalam api. Dicampakkan ke dalam api yang besar, marak menyala. Dia reda terima ujian tersebut kerana itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu juga merupakan bentuk bagaimana Nabi Ibrahim berjaya melalui ujian itu. Bersabar ketika mana berhijrah daripada negeri penyembah berhala di Iraq, yang merupakan negeri kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kita cerita pada pertemuan yang lalu tentang sejarah dia di Babylon. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Suryani. Kemudian bahasa Suryani itu para pengkaji kata rupa-rupanya bahasa Arab lama. Cuma orang dulu dia tak tahu bahasa Arab lama itu dalam bentuk yang begitu, yang tak digunakan lagi pada zaman moden, maka mereka namakan sebagai bahasa Suryani kerana ianya digunakan oleh orang-orang Asyuria pada ketika itu kan. Kemudian keluar daripada negeri Iraq pergi ke Palestin, berhijrah ke sana dan menerima perintah supaya menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Maka kesemua itu ujian-ujian yang dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak syak lagi setiap satu daripada ujian-ujian ini amat berat.
dan memerlukan keimanan yang tinggi untuk menyempurnakannya. Kejayaan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ujian ini melayakkan baginda untuk menyandang jawatan yang dinamakan sebagai jawatan imamah, yakni jawatan kepimpinan bagi umat, jawatan kepimpinan bagi umat manusia, jawatan kepimpinan bagi umat manusia. Kemudian bila kita berbicara tentang zalim, okey, Nabi Ibrahim digambarkan sebagai orang yang taat. Dan ketika mana Allah Subhanahu wa taala nak memberikan jawatan kepimpinan kepada anak cucu cicit keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah kata Allah tak akan bagi kepada golongan yang zalim. Dan bila kita sebut tentang zalim, dimaksudkan dengan zalim dalam ayat ini dan dalam beberapa ungkapan Al-Quran ialah kezaliman yang bertentangan dengan keadilan, yang membawa erti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan itu bererti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oleh itu kezaliman di sini mempunyai erti meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya yang sesuai. Keadilan ini dia bukan bermaksud sama rata, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Tapi keadilan ini dia bermaksud memberikan hak kepada mereka yang berhak berdasarkan kepada kesesuaian yang mereka miliki. Seperti contoh, orang yang rendah dan juga orang yang tinggi, mereka nak memanjat satu tempat. Okey, mereka nak memanjat satu tempat, diberikan kursi yang sama tinggi, maka itu adalah sesuatu yang tidak adil. Kalau dalam apa-apa kerana apa? Kerana orang yang tinggi sepatutnya tidak diberikan kursi yang tinggi untuk mereka memanjat ke satu-satu tempat. Kerana apa? Kerana kalau diberikan kursi yang tinggi, maka mudahlah dia untuk memanjat, sedangkan orang yang rendah itu akan menjadi sukar untuk memanjat berbanding dengan dia. Ataupun beberapa contoh yang lain bila kita sebut tentang meletakkan sesuatu pada tempatnya, contohnya dalam bab yang berkait dengan faraid. Kenapa lelaki dan juga wanita tak diberikan jumlah yang sama? Kerana lelaki itu besar beban dan juga tanggungjawabnya berbanding dengan wanita dalam bab pengurusan harta dan sebagainya. Yang menjadi tanggungjawab, okey, anak saudara ataupun anak-anak kepada si mati, seandainya si mati meninggal dunia, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dia menjadi tanggungjawab bagi pihak lelaki, pak saudara, menjadi tanggungjawab bagi ayah kepada si mati ataupun datuk kepada cucu-cucu tersebut untuk menjaganya. Tetapi apa yang menjadi tragedi dalam masyarakat kita pada hari ini, bab harta pusaka mereka nak tuntut, tapi bab nak jaga, nak membesarkan anak-anak saudara dan sebagainya itu mereka tak nak ambil tahu. Kerana mereka tak memahami tanggungjawab dan juga hikmah yang tersirat di sebalik pembahagian harta pusaka. Kenapa lelaki mendapat hak lebih berbanding dengan perempuan? Kerana ia merupakan tanggungjawab yang perlu mereka tunaikan terhadap harta yang dimiliki. Okey. Jadi bila kita sebut tentang zalim meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Berbeza dengan keadilan. Kezaliman di sini meliputi kezaliman hati dengan kesyirikan dan kezaliman anggota dengan melakukan pencerobohan terhadap hak yang bukan milik dia. Terhadap sesuatu yang bukan milik dia. Kepimpinan yang tidak sepatutnya diterajui oleh orang yang zalim ini meliputi segala konsep kepimpinan seperti kepimpinan agama. Tidak boleh dikuasai oleh orang-orang yang zalim, kerana bila orang zalim menguasai kepimpinan agama, maka mereka akan menafsirkan agama berasaskan kepada hawa nafsu mereka. Dan inilah yang berlaku kepada golongan mana? Golongan Yahudi. Inilah yang berlaku kepada golongan Kristian yang menyelewengkan ayat-ayat Taurat, yang menyelewengkan ayat-ayat Injil, sehingga akhirnya kitab Injil dan juga kitab Taurat itu terseleweng dengan sendirinya. Kepimpinan pemerintahan juga tak boleh dibenarkan orang-orang zalim. Kerana apa? Kerana mereka akan mengayakan diri mereka sendiri tanpa memikirkan orang yang berada di bawah. Kepimpinan imam solat juga tidak dibenarkan orang-orang yang zalim, kerana kepimpinan imam solat dengan erti kata kepimpinan itu ketika mana seseorang mengimani solat, kalau diketahui kezaliman dan juga kefasikan dia,
maka tidaklah layak untuk kita berada di belakang dia. Sebab tu syarat imam yang dikemukakan oleh para ulama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sangat ketat. Mesti faham sah batal solat, mesti daripada kalangan orang yang adil, mesti daripada kalangan orang yang baik-baik. Maka barulah solat itu menjadi solat yang betul-betul sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari segi sah ataupun tak sahnya solat tersebut, okey, kalau kita ikut perbincangan fiqh, solat tetap sah walaupun diimamkan oleh orang-orang yang fasik. Solat tetap sah, tetapi dia tidak akan menjadi sebuah kesempurnaan ketika mana solat itu didirikan. Seperti mana kita solat dengan menggunakan pakaian curi lah. Solat dengan menggunakan pakaian curi, pakaian tu tutup aurat. Tutup aurat kan? Tutup aurat. Dan pakaian tu pun bersih daripada najis dan sebagainya. Solat itu sah ke tak sah? Sah. Tapi perbuatan kita mencuri itu akan menjadikan solat yang kita hidangkan ataupun solat yang kita hadirkan kepada Allah itu tidak akan menjadi sebuah solat yang sempurna. Sah dari segi fiqh, tapi mungkin tidak sah dari segi penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia sah dari segi hukum fiqh, dari segi hukum luaran, pada pandangan manusia itu dah sah. Kalau tanya para fuqaha akan jawab sah. Tapi dari segi penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, belum tentu ianya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Solat dengan menggunakan pakaian curi ataupun solat diimamkan oleh orang yang dikenali kefasikan dan juga kejahatan dia. Okey. Kemudian keadilan yang menjadi syarat untuk menerajui kepimpinan juga luas, seluas kezaliman itu sendiri. Meliputi keadilan dalam agama. Kita kena adil dalam agama, dengan erti kata kita kena jadi orang yang baik, tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Keadilan dalam akidah, yakni tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Keadilan dalam muamalah, yakni dalam urusan seharian kita, perniagaan kita, dalam bab yang berkait dengan hubungan sesama manusia, maka kita tidak melakukan kezaliman terhadap sesama manusia. Dan juga keputusan hukum, yakni keputusan-keputusan ketika mana sesuatu hukum itu dikeluarkan. Jadi ayat yang membawa maksud janjiku ini tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim dijadikan dalil oleh sebahagian ulama bahawa pemimpin hendaklah dilantik daripada orang yang bersifat adil, jujur dan berwibawa. Orang fasik, zalim dan lemah pegangan agamanya tidak mempunyai kelayakan untuk memimpin. Bagaimanapun kebanyakan ulama berpendapat bersabar menghadapi pemimpin yang zalim lebih diutamakan daripada melawan dan menggulingkan pemerintahan mereka. Bersabar lebih utama daripada melawan dan menggulingkan pemerintahan dalam konteks seandainya perlawanan itu boleh membawa kepada peperangan dan juga huru-hara. Contoh di Syria, contoh di Iraq, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Contoh di Syria, kumpulan revolusi nak melakukan revolusi, tapi bila mereka lakukan revolusi memberikan kesan yang jauh lebih buruk daripada apa yang mereka harapkan. Sama juga dengan di Iraq dan sebagainya. Adapun pertukaran melalui proses yang tidak menyebabkan huru-hara dan juga tidak menyebabkan keruntuhan dalam negara, seperti sistem demokrasi yang wujud pada hari ini, maka itu berbeza dengan apa yang disebut sebagai menggulingkan kerajaan melalui peperangan. Maknanya melalui jalan demokrasi, kita tak suka kepada seseorang, kita terjemahkan di ballot votes ataupun di peti undi. Dan ini bukan berkempen ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ni cuma nak bagi tahu, kita terjemahkan di peti undi. Dan peti undi itu setelah dikira yang akan menentukan sama ada orang itu diterima ataupun tidak diterima dalam kalangan rakyat. Maknanya dia tidak mencetuskan peperangan, tidak mencetuskan huru-hara dan tidak mencetuskan kekacauan. Cuma bagi kita, sewaktu kita nak pilih tu, kita pilihlah berdasarkan kepada ilmu yang kita ada dan juga ilmu yang kita miliki. Okey. Jadi ini kerana mengambil sikap melawan pemimpin boleh membawa kepada huru-hara dan juga kacau bilau. Dan ini yang berlaku contoh di hadapan mata kita di Iraq, di Syria dan juga di Libya. Di Libya atas nama nak menumbangkan Muammar pada ketika itu kan, Muammar Gaddafi. Kerana dia kata Muammar Gaddafi itu zalim dan sebagainya,
buat revolusi dan sebagainya. Lalu akhirnya apa yang terjadi sampai hari ini? Libya tak mampu untuk bangkit seperti mana berada pada era Muammar Gaddafi. Walaupun Muammar Gaddafi dianggap as a dictator lah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Mereka katalah kan, mereka kata diktator, zalim, pemimpin Afrika yang paling kuat dan sebagainya. Bila dia tumbang, Libya tak dapat nak bangkit seperti mana pada era kepimpinan Muammar Gaddafi, yang mana Libya ini menjadi salah satu negara orang hantar anak-anak untuk pergi belajar di sana, mendalami ilmu di sana, dan mereka ada kekuatan dari segi minyak mereka sendiri dan sebagainya pada waktu itu. Maka oleh sebab itu kata kebanyakan para ulama, mereka tak bagi lawan ni sebab apa? Sebab melawan pemimpin boleh membawa kepada huru-hara dan juga kacau bilau, kadang-kadang membawa kepada pertumpahan darah yang sukar dikawal. Dalam banyak keadaan umat Islam selalunya menjadi mangsa apabila keadaan huru-hara terjadi. Betul lah, kerana umat Islam pada waktu ini mereka hanya menjadi golongan pengikut, bukan golongan kuasa-kuasa, bukan golongan kuasa-kuasa besar. Kita hanya jadi golongan. Kalau dalam bab jual beli ni tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, kita hanya jadi golongan consumer kan. Golongan pengguna. Kita bukan jadi golongan pembekal. Adapun kuasa-kuasa besar seperti China, Rusia, seperti Amerika, Britain dan sebagainya, mereka menjadi kuasa besar yang mana mereka boleh mencatur kedudukan dan mereka boleh mencatur siapa yang mereka nak naikkan dan siapa yang mereka nak turunkan. Adapun kita, kalau berlaku suasana huru-hara, berlaku suasana kacau bilau, kita sendiri tak mampu untuk bangkit daripada perkara itu. Kerana apa? Kerana kita tidak memiliki kekuatan sebagaimana kekuatan umat-umat yang terdahulu. Jadi ayat-ayat yang menegaskan bahawa janjiku ini tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim juga menunjukkan tidak harus melantik orang zalim ataupun fasik sebagai pemimpin, sama ada pada peringkat pembuat dasar seperti khalifah ataupun peringkat pelaksana seperti hakim ataupun qadi. Ini kerana persaksian orang fasik dan juga orang zalim itu ditolak. Bila kita sebut tentang fasik, nak jadi wali nikah anak pun tak boleh tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, apatah lagi nak pergi kepada perkara-perkara lain yang lebih besar. Maka oleh sebab itu kita kena elak diri kita daripada menjadi golongan-golongan yang fasik. Golongan yang fasik bila bercakap bohong, suka melemparkan tuduhan-tuduhan palsu, suka melemparkan fitnah-fitnah yang tidak berasas, suka melemparkan perkataan-perkataan yang keji, mencaci maki orang, memaki hamun orang dan sebagainya. Maka itu adalah antara sifat orang-orang yang fasik. Maka kita wajib untuk menjauhinya supaya kita tak tergolong dalam golongan yang sebegitu. Kemudian pada ayat yang seterusnya Allah kata, wa iz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhizu min maqami Ibrahim musalla. Jadi menerusi ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-125, setelah Allah menceritakan tentang ujian Nabi Ibrahim dan menceritakan tentang kejayaannya, Allah mengajak manusia untuk mengingati perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membina Kaabah dan menjadikannya sebagai pusat perpaduan umat Islam sedunia dan sebagai kawasan aman, tempat seluruh manusia menyempurnakan ibadah mereka dengan tenang dan juga khusus. Jadi bangunan Kaabah ataupun Baitullah, dah masuk waktu ke belum kita? Belum lagi kan? Dah masuk Bangunan Baitullah ini diperkenalkan sebagai rumah Allah kerana tiada siapa pun yang berhak untuk memilikinya dan tiada siapa jua yang berhak untuk melarang orang Islam beribadah padanya. Jadi bangunan Kaabah dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam setelah diperintah oleh Allah supaya mereka membina dan membersihkan kawasan tersebut daripada segala kotoran, yakni kotoran zahir dan juga kotoran batin, supaya tempat tersebut menjadi tempat yang selesa bagi orang yang masuk ke masjid untuk melaksanakan ibadah tawaf, solat dan iktikaf padanya. Ibadah tawaf, solat dan iktikaf padanya. Tawaf mewakili satu keadaan, solat mewakili satu keadaan, dan iktikaf itu mewakili satu keadaan yang lain, yang mana kesemuanya itu merujuk kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaabah dalam sejarah awalnya merupakan sebuah bangunan yang disusun batu bata tanpa bumbung.
Dia ada batu-bata yang tak ada bumbung, dibina bersama oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya. Kira-kira 300 tahun kemudian, 300 tahun lepas pembinaan yang pertama, bangunan ini dibina semula oleh beberapa kabilah Arab dari keturunan Amalik dan juga Jurhum yang menetap di kawasan itu setelah berlaku hakisan tanah di sekitar Kaabah akibat banjir yang berkali-kali melanda kawasan itu. Maknanya daripada dulu lagi kawasan sana mengalami banjir. Kita hari ni kalau ada banjir di Kaabah, kalau ada banjir di Mekah, kita pun keluar status, inilah akhir zaman, berhati-hati, beringat-ingatlah semua. Pada zaman dulu telah berlaku banjir berkali-kali sehingga menghakis tanah tempat Kaabah itu dibina. Hari ini banjir tak masuk Kaabah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dulu banjir dah masuk Kaabah dah suatu ketika dahulu sehingga menghakis tanah kawasan itu. Jadi setelah berlalu masa yang sekian lama, Kaabah dijadikan pusat penyembahan berhala. Dinding-dinding dan bahagian dalamnya dilukis dengan gambar-gambar malaikat dengan rupa wanita-wanita cantik. Sebab tu orang musyrikin Mekah dia percaya malaikat tu wanita. Juga gambar Nabi Ibrahim yang sedang memegang azlam, yakni batang-batang anak panah. Dan mereka percaya mengundi dengan menggunakan anak panah tu merupakan salah satu perkara yang membawa kepada kebaikan bagi mereka. Kemudian bila Nabi Muhammad datang, Allah haramkan benda tu. Dikelilingi gambar para Nabi alaihissalam, di samping itu di tengah bahagian dalam Kaabah diletakkan berhala Hubal dengan rupa manusia yang diukir daripada batu. Dan apabila Mekah dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berhala dan gambar-gambar itu dimusnahkan sejajar dengan ajaran Islam yang diturunkan untuk menegakkan ajaran tauhid. Okey, sikit lagi tuan-tuan. Sebelum Mekah ditakbir oleh Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ni nenek moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Sebelum sampai kepada Adnan. Adnan tu yang teratas lah tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah. Dan daripada Adnan nak sampai kepada Nabi itu dia ada berlapis-lapis lagi keturunan dia. Antaranya Qusay bin Kilab. Okey, sebelum Mekah ditakbir oleh Qusay, nama moyang besar Nabi, bangunan Kaabah tersergam di tanah lapang tanpa dikelilingi rumah-rumah kediaman awam. Maknanya di tanah lapang, kemudian dia ada Kaabah di kawasan tanah lapang tersebut. Tetapi setelah berada di bawah pentadbiran Qusay, beliau menggalakkan penduduk Mekah supaya mendirikan rumah-rumah kediaman di sekeliling kawasan itu kecuali di kawasan tawaf. Kecuali di kawasan untuk tawaf. Sebelum Nabi SAW dibangkitkan menjadi Rasul, bangunan Kaabah yang dibina dengan batu-bata yang disusun tanpa ikat itu dilanda banjir lagi sehingga hampir runtuh. Dinding-dindingnya pecah. Lalu kaum Quraisy merancang untuk membina semula bangunan itu. Dan pembinaan ini berlaku pada ketika mana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan, berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah hiduplah. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Yang kita baca cerita Nabi suruh seluruh ketua kabilah pegang 4 bucu kain tu, pegang bucu kain, kemudian diletakkan batu Hajarul Aswad di atasnya. Maknanya masa zaman Nabi pun telah berlaku juga banjir pada ketika itu. Okey. Ketika itu Ibnu Wahb bin Amr, salah seorang ketua kabilah, bangun dan memberi ucapan. Dia kata, wahai kaum Quraisy, perbelanjaan membina Kaabah ini hendaklah diambil daripada harta suci. Jangan sekali-kali diambil daripada harta hasil pelacuran, wang riba dan daripada harta orang-orang yang dirampas secara zalim. Maknanya Quraisy ni pun dia tahu yang dia dah buat jahat selama ni tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah. Jahat tu tetap jahat lah. Tapi bila nak bina bangunan suci, tak boleh guna duit daripada duit yang jahat, daripada sumber yang jahat. Bagaimanapun kaum Quraisy bimbang tentang keselamatan Kaabah yang hampir runtuh itu. Mereka takut nanti akan ditimpa kemurkaan Allah akibat kecuaian menjaga keselamatannya. Lalu Al-Walid bin Al-Mughirah bangun dan membuat keputusan untuk meruntuhkan Kaabah. Kemudian beliau mengambil sebilah kapak besar dan meruntuhkannya sambil berdoa, ya Allah, janganlah aku dihukum salah dengan tindakan ini. Aku hanya mahukan kebaikan. Al-Walid bin Al-Mughirah. Mula-mula beliau merobohkan 2 tiang. Dia ada 4 bucu kan. Mula-mula dia ambil 2 bucu, 2 tiang.
Orang ramai pada malam itu menunggu. Mungkin berlaku kejadian yang tidak diingini terhadap Al-Walid. Kerana mereka percaya Kaabah ni ada karamah. Siapa yang pergi runtuhkan Kaabah kena bala. Dia percaya macam tu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Tetapi bila bangun keesokan harinya, tak ada apa-apa yang terjadi kepada Al-Walid. Lalu orang ramai pun ikut serta merobohkannya pada esok hari setelah melihat Al-Walid selamat. Maknanya mula-mula tak nak robohkan. Mula-mula kalau nak buat Kaabah tak boleh, kena guna duit yang halal, kena guna duit yang baik. Kemudian bila bincang nak roboh, tak boleh roboh ni. Roboh nanti kena bala kita ni. Kena bala kita. Tiba-tiba Al-Walid pergi cantas tiang dia, tak jadi apa-apa. Maka orang ramai pun turut serta merobohkannya. Seluruh bangunan Kaabah dirobohkan kecuali batu yang dijadikan asas oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Untuk membinanya semula, kerja-kerja pembinaan itu dibahagikan kepada suku-suku kaum Arab. Lalu dibinanya dengan batu-batu yang diambil daripada kawasan lembah. Dan setelah pembinaan sampai ke bahagian Hajarul Aswad, maka disitulah berlaku krisis antara kabilah-kabilah, masing-masing berebut untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya hingga hampir berlaku pertumpahan darah. Dalam keadaan kelam kabut ini, datang Abu Umayyah Al-Mughirah Al-Makhzumi. Beliau mencadangkan supaya orang yang mula-mula melangkah kaki masuk ke Masjidil Haram, itulah yang diserahkan untuk meletakkan Hajarul Aswad. Cadangan itu dipersetujui dan takdir Allah yang mula-mula masuk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semua orang setuju. Bila Nabi masuk, semua orang setuju dan mereka sendiri kata pada ketika itu, inilah orang yang amanah yang kami tunggu-tunggukan. Kami suka akan Muhammad kerana mereka tahu Muhammad orang yang paling jujur di kota Madinah, di kota Mekah pada ketika itu. Lalu Nabi meminta sehelai kain untuk dibentangkan, kemudian diletakkan Hajarul Aswad di tengahnya. Lalu Nabi SAW bersabda, setiap ketua kabilah peganglah ketua kain ini, peganglah kepala kain ini bersama-sama. Lalu mereka pun berbuat seperti apa yang dibuat oleh Nabi. Dan setelah batu itu diangkat, betul-betul berada di tengah-tengah kain, baginda pun mengambilnya dan meletakkan di tempat yang dikehendaki. Sebagaimana keputusan yang dipersetujui sebelumnya, kaum Quraisy memang mereka guna harta yang halal untuk mereka bina Kaabah. Lalu dikumpulkan derma seberapa yang mampu, tetapi derma itu tidak mampu untuk membeli keseluruhan keperluan bahan-bahan binaan. Lalu mereka membina Hijr Ismail ataupun Al-Hatim. Hijr Ismail ini tempat tapak kaki Nabi Ismail AS di luar bangunan, dan meletakkan tanda yang menunjukkan Al-Hatim itu sebahagian daripada Kaabah. Dulu Hijr Ismail duduk dalam Kaabah. Bila mereka bina semula tak cukup duit, dia jadi berada di luar Kaabah sehinggalah ke hari ini. Dalam riwayat Al-Bukhari, Rasulullah pernah bersabda kepada Aisyah. Nabi kata, tahukah kamu wahai Aisyah bahawa kaummu tidak cukup tabungan duit ataupun tidak cukup sumber kewangan untuk meletakkan hijir di sebelah dalam Kaabah. Jika tidak kerana kebimbangan terhadap perpaduan kaummu yang baru memeluk Islam, nescaya aku robohkan Kaabah ini dan membinanya semula dengan mengadakan dua pintu. Satu di sebelah timur dan satu lagi di sebelah barat, dan meletakkan hijr itu di sebelah dalam Kaabah. Selepas kewafatan Nabi, bangunan Kaabah diperbaharui binaannya oleh Abdullah bin Az-Zubair, cucu Sayyidina Abu Bakar dari puterinya Asma bin Abu Bakar. Pembinaan semula ini berlaku pada tahun 65 Hijrah. Bentuk binaannya adalah mengikut plan cadangan Nabi SAW pada masa hayatnya. Lalu bangunan dirobohkan, roboh sekali pula, dibina semula atas tapak dengan ditambah sebanyak 6 hasta lebar dan 10 hasta tinggi dengan 2 pintu daripada arah timur dan juga barat bagi memungkinkan orang keluar dan masuk melalui pintu yang berlainan. Menurut keterangan Aisyah, pembinaan semula yang dilakukan ini tepat mengikut plan yang dicadangkan oleh Nabi SAW dengan memasukkan balik hijr ke dalam Kaabah. Pembinaan semula berlaku sekali lagi apabila bangunan ini dilanda banjir lagi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dilanda banjir lagi sehingga akhirnya mencecas paras lampu-lampu yang digantung dalam Masjidil Haram. Dan pembinaan ini berlaku pada tahun 1040 Hijrah atau pada tahun 1630 Masihi,
pada zaman Muhammad Ali Bashar sebagai pemerintah negeri Mesir pada ketika itu. Beliau menghantar sepasukan jentera yang berpengalaman lalu menggantikannya dengan bangunan seperti yang ada pada masa sekarang. Pembinaannya selesai setelah mengambil masa selama setengah tahun, dan inilah pembaharuan yang terakhir yang kekal pada Baitullah itu ataupun Kaabah itu sehingga ke hari ini. Ada pembangunan Masjidil Haram tu memanglah ditambah-tambah oleh pemerintah Arab Saudi lah sampai hari ini kan. Bangunan Masjidil Haram itu sendiri. Adapun bangunan Kaabah, kawasan Kaabah, itulah yang ada. Yang terakhir designer dia adalah pada tahun 1630 Masihi, bersamaan dengan 1040 Hijrah. Itu cerita tentang Kaabah, dan kita berakhir cerita tentang Kaabah pada malam ini kerana masa tidak mengizinkan kita untuk menyambung lagi. Kalau sambung lagi takut sampai pukul 9 tuan-tuan pun boring dan juga jemu, maka dia tak masuk apa yang nak disampaikan. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita akan sambung cerita tentang perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tadi yang menjadikan Kaabah itu sebagai kawasan untuk orang berkumpul dan kawasan yang aman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Rumah Mara. Jadi bila kita sebut tentang Kaabah, kalau berlaku banjir ke apa pada masa-masa yang akan datang, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jangan kita terpengaruh dan terpedaya dengan cerita yang kata banjir ni lambang akhir zaman. Kerana suatu ketika dahulu pun dah berapa kali banjir terjadi di sekitar kawasan Masjidil Haram, di Mekah, bahkan di kawasan Kaabah sekalipun. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, Allah beri kebaikan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada menjadi golongan yang fasik yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. تُوبَنَا إِلَى اللَّهِ وَرَجَعْنَا إِلَى اللَّهِ وَنَدِمْنَا